Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nasra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kurniaan dan juga kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi pada malam yang mulia ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini dengan kita duduk dengan niat i'tikaf. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ini Allah memberkati kita, merahmati kita, dan mudah-mudahan dengan peluang dan ruang yang Allah bagi ini kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan kasih sayang, dengan rahmatnya. Karena dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. As-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang seringkali manusia lalai, iaitu nikmat sihat, kesihatan, dan juga nikmat masa lapang. Mudah-mudahan dengan sihat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan juga dengan mudah-mudahan dengan masa yang lapang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Dan dengan menuntut ilmu itu nanti kita akan gunakan, manfaatkan untuk kita menyempurnakan ibadah kita, yang mana ibadah kita itu akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan persembahan kita itu akan dinilai dengan sebaik-baiknya berdasarkan ilmu yang kita pelajari di dunia ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan kita ini hidup di penghujung zaman yang mana kalau kita tengok berita hari-hari, ada sahaja kematian para ulama, para salihin. Semalam ada ulama meninggal, hari ini pun ada ulama meninggal. Hari-hari boleh dikatakan ada ulama meninggal. Seorang demi seorang ulama, orang soleh meninggal. Apa isyarat itu? Isyaratnya itu ialah ilmu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian para ulama. Dengan kematian para ulama. Nanti bila semua ulama dah meninggal, dah tidak ada ulama, maka tinggallah orang-orang yang seperti kita lah, orang yang jahil. Maka dengan sebab itulah kita manfaatkan masa dan ruang yang ada untuk kita menuntut ilmu kepada para ulama, orang soleh yang masih ada, yang masih hidup. Jangan nanti bila mereka sudah tidak ada, kita tidak lagi dapat mengambil ilmu dan manfaat daripada kita. Pada ketika itu, walaupun ada 100,000 kitab pun, 1,000,000 kitab pun tidak memberi manfaat pada kita lagi pada ketika itu, bila tidak ada orang yang nak menjelaskan apa yang ada dalam kitab tersebut. Kerana bila ilmu sudah diangkat, bermakna isyarat tidak difahami dan ibarat kitab itu tidak difahami lagi, kerana tidak ada orang yang mampu mengajarkannya. Jadi dengan sebab itulah kita ingatkan diri kita dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mana ada kesempatan masa dan ruang dan kesihatan yang baik untuk kita isi peluang yang berada di masjid ini, khususnya untuk kita menuntut ilmu, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada malam ini kita sambung daripada perbahasan kita daripada kitab Bidayatul Hidayah
yang dikarang, yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Iaitu kita masih lagi pada bab yang ke-8 berkenaan dengan adab-adab setelah terbitnya matahari sampailah kepada waktu gelincirnya matahari. Adab di antara terbitnya matahari, iaitu terbitnya matahari. Matahari siang itulah. Terbitnya matahari siang sampailah kepada waktu gelincirnya matahari, itu waktu zawal. Waktu tengah hari lah, waktu zawal, waktu zuhur. Apa adab-adabnya? Adab-adab yang telah disebutkan Imam Ghazali, antaranya lah Imam Ghazali sebut, bila selepas daripada waktu syuruk, bila masuknya waktu isyraq, maka kita disunatkan untuk sembahyang sunat isyraq, iaitu sebanyak 2 rakaat. Bila waktu isyraq ni, bila matahari tinggi segala. Matahari tinggi segala. Itu ibarat kitab matahari tinggi segala. Kalau tidak ada orang nak menjelaskan matahari tinggi segala tu macam mana? Ini di sini perlunya kepada orang yang mengetahui untuk menjelaskan. Jadi kalau orang yang nak menjelaskan tu meninggal, mati, tak ada siapa nak jelas. Kita nak ambil galah pergi ukur matahari, kan? Maksudnya di sini istilah matahari tinggi segala itu istilah lama, lama. Dalam bahasa moden sekarang ni, tinggi segala tu ibarat masa 16 minit tambahan daripada waktu syuruk. Misalnya esok, katakanlah waktu syuruk, tengok nanti waktu syuruk kalau apa esok, 6, katalah 6.30. Jadi lepas daripada waktu syuruk 6.30 itu kita tambah 16 minit. Tambah 16 minit, bermakna 6.36 tu waktu isyraq, kita sudah boleh sembahyang sunat isyraq, itu sebanyak 2 rakaat. Itu maksud kadar matahari tinggi segala. Kemudian setelah daripada itu, bila matahari sudah naik 1/4 siang. Apa maksud 1/4 siang? Bila matahari sudah panas sedikit. Bila matahari panas sedikit, 1/4 siang tu bermakna tadi kalau 6.36 isyraq, lebih kuranglah dalam jam 7. Jam 7 tu kita dah boleh sembahyang sunat duha. Sampailah nanti hampir-hampir nak masuk waktu zuhur. Waktu zuhur tu panjang masa dia. Setengah jam nanti nak sebelum waktu zuhur, itu masa dia, masa penghabis pada waktu duha. Masa duha tu panjang, waktu isyraq tu pendek. Kemudian solat sunat duha ni sebagaimana telah kita sebutkan, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 6 rakaat, ada 8 rakaat, ada 10 dan ada 12 rakaat berdasarkan hadis-hadis yang telah saya bacakan pada minggu yang lalu. Jadi terpulang, kita nak buat 2 boleh, nak buat sampai 12 pun boleh terpulang, asalkan kita usaha untuk buat setiap hari itu seboleh-bolehnya. Kita tidak tinggallah solat sunat duha tu, kerana faedahnya banyak. Antaranya adalah memperolehkan rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manfaat daripada kita sembahyang solat sunat duha. Kemudian seterusnya kata Imam Al-Ghazali, dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa gelincirnya matahari itu, waktu isyraq, zawal, kecuali hanya sembahyang ini saja, itu sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Lepas pada sembahyang sunat isyraq, lepas pada sembahyang sunat duha, kita isi salah satu waktu kita itu sampai sebelum waktu zuhur dengan 4 perkara, salah satu daripada 4 perkara. Sama ada nak buat 4-4 itu kalau mampu, ataupun salah satu daripada 4 perkara yang akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama iaitu apa? Yang terlebih afdal, ataupun yang terlebih afdal, yang terlebih baik, yang terlebih utama, bahawa engkau habiskan waktumu itu, iaitu setelah daripada duha tadi, dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu yang bermanfaat. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Menuntut ilmu itu wajib.
Fardu wajib pada tiap-tiap orang Islam, orang lelaki ataupun orang perempuan. Menuntut ilmu tu wajib. Maknanya kalau tidak menuntut ilmu, maka tidak terlepas daripada dosa tadilah. Kerana menuntut ilmu tu fardu ain, wajib bagi tiap-tiap individu, bagi tiap orang. Jadi mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia, yang sangat diminati orang sekarang ini. Jadi cari itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada mengingati Allah, bawa kita kepada akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat ni, kalau ikut pembahagiannya ada dua lah tadi. Pertama disebut ilmu fardu ain, ilmu yang mesti dituntut oleh tiap-tiap orang, wajib tiap-tiap orang secara individu. Kemudian yang kedua ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ni secara kolektif. Kalau dah ada sebagai orang buat, orang lain tak perlu lagi nak buat. Contohnya lah di Bintulu ni, apa ilmu fardu kifayahnya? Doktor, orang pakar dalam bidang bedah tu dah ada. Tak ada orang lain tak perlu dah belajar bedah. Tak perlu nak pergi sebut-sebut nak belajar bedah. Kalau dah ada 2-3 orang Islam yang pakar bedah misalnya. Tapi kalau tidak ada, semua orang Islam di Bintulu ni kena tanggung dosa. Selama mana belum muncul orang yang mampu belajar. Begitu juga bidang-bidang yang lain. Ada tak orang yang mampu buat keluar produk makanan halal? Ada ke tidak? Bila tidak ada, terpaksa bergantung kepada orang bukan Islam, maka kita semua menanggung dosa lah. Menanggung dosa. Terutama lagi kalau orang ada kemampuan di sudut kewangan. Ada kemampuan di sudut kewangan, dia tak buat. Dia tanggung lah. Kita yang tak ada sumber kewangan, mungkin ada idea tapi tak mampu nak buat, tak ada duit. Dia orang yang ada duit kena usahakan untuk buat. Itu contoh-contoh yang berkaitan dengan fardu kifayah. Misalnya sembahyang mayat. Bila dah ada sebagai orang sembahyang jenazah, orang lain tak perlu nak sembahyang jenazah lagi. Dah terangkat tanggungjawab kerana dah ada orang lain buat. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, tiap-tiap orang mesti belajar. Misalnya tentang solat, tentang hukum hakam berkaitan dengan akidah, itu tiap-tiap orang kena belajar. Tak boleh nanti yang ada kat masjid ni dah belajar, orang yang tak datang masjid terlepas. Tidak. Orang tak datang masjid, kalau dia tak belajar, tidak terlepas tanggungjawab dia. Dia kena tanggung dosa lah kalau dia tak belajar. Begitu. Jadi ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia, yang sangat diminati oleh orang sekarang ini, yang mereka menamakannya itu ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Contohnya apa? Contoh ilmu yang bawa kepada perdebatan, perkelahian, tak ada manfaat apa-apa untuk umat Islam. Bergaduh saja, berkelahi tentang perkara-perkara yang sudah selesai, ulama dah selesaikan di sudut hukum hakam. Nak bergaduh, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bawa kita pada takut kepada Allah. Tengok kita belajar tu, ilmu tu bawa kita takut pada Allah ataupun tidak. Daripada dua sudut. Sudut dari segi zat ilmu tu bermanfaat atau tidak. Yang kedua dari sudut kita, ilmu tu bagi manfaat kepada kita ataupun tidak. Dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu. Bila kita belajar ilmu, khususnya ilmu fardu ain, kita nak tengok aib diri kita, bukan nak tengok aib orang lain. Contohnya belajar tasawuf. Belajar tasawuf, nak tengok aib diri kita, nak perbaiki tentang kesilapan kita, tentang kesalahan kita. Bukan nak tengok aib orang lain. Itu wajib pada tiap-tiap orang. Dan menambah makrifahmu ataupun pengenalanmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu. Jadi kita bila belajar, kita menambah makrifah ataupun tidak. Contohnya kita semayang tapi tak kenal Tuhan. Tidak menambah makrifah kita kepada Allah. Semayang tapi tidak kenal Tuhan. Tanya sifat-sifat Allah tak tahu. Apa sifat wajib tak tahu. Apa sifat mustahil tidak tahu. Apa sifat harus bagi Allah tidak tahu. Dalam engkau beribadah
akan Tuhanmu dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia. Dan dengan ilmu yang bermanfaat itu, kita mengurangkan gemar kita terhadap dunia. Kurangkan gemar terhadap dunia. Dunia ni kita ambil sekadar perlu saja. Apa yang kita perlu kat dunia ni sikit je. Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. 3 ni je. 3 ni kan, betul? Semua orang perlu makan, perlu minum. Tak makan, tak minum, mati. Kan? Semua orang perlukan tempat tinggal. Tak ada tempat tinggal, kesejukan, mati. Yang ketiga apa? Pakaian. Tak ada pakaian, tak boleh hidup, sejuk dan sebagainya. Jadi 3 ni perlu pada tiap-tiap orang. Satu orang gila yang duduk di kaki-kaki 5 dia pun dia perlu pada 3 ni. Dia perlu cari makan, paksa cari dekat tong-tong sampah, perlu ke tempat tinggal, pergi duduk dekat apa nama, tepi-tepi kedai kan. Perlu pakaian, ada pakai pakaian kan? Pakai. Tak ada orang gila bertelanjang, pakai pakaian. Jadi 3 ni yang asas ni. Yang lain tu adanya tambahan saja. Tambahan ikut pada keperluan kita lah. Yang lain tu, yang asalnya 3 je. Yang berkaitan dunia tu sikit je. Dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Yang perlu ialah kita menambah gemar kita terhadap negeri akhirat. Sebab negeri akhirat ni adalah negeri yang kekal abadi. Dunia ni sekadar kita singgah sekejap. Ibarat kita musafir. Kita pergi satu tempat, kita singgah situ. Kita bukan nak duduk situ pun, kan? Kita nak pergi Miri, singgah dekat Pekenu, bukan nak tinggal dekat Pekenu. Sebab tempat tuju kita ke atas lagi. Jadi begitu perumpamaan dia. Kita ni hanya musafir saja. Jadi musafir ni dia tak bawa banyak barang. Orang musafir mana bawa banyak barang? Tak ada bawa banyak barang. Tak ada. Pergi haji, kita pergi haji buat umrah. Kita bawa ke harta benda kita kat sini? Tak ada. Bawa apa yang kita perlu saja. Tu ibarat dia. Kita musafir. Hidup di dunia ni ibarat musafir. Dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit. Ini dalam bidang tasawuf. Bila kita belajar nanti dalam bidang tasawuf, dalam bab bahagian yang kedua daripada kitab ni nanti, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat mahmudah, sifat mazmumah. Jadi di situ nanti kita akan kenal bermacam-macam penyakit, iaitu penyakit berkaitan dengan penyakit rohani, bukan penyakit zahir, penyakit jantung itu tak, kita tak belajar. Nak tahu penyakit jantung apa semua kena tanya doktor lah. Nanya ahli-ahli perubatan yang zahir. Yang ini nanti kita nak belajar tentang penyakit hati, penyakit batin. Macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Penyakit-penyakit yang ada dalam amalan yang kita buat. Contohnya sembahyang. Sembahyang tapi riak. Sembahyang tapi ujub, takabur, ada hasad, dengki dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit rohani yang mesti dirawat, mesti diubati. Ini semua adalah wajib. Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu lagi adalah bila kita belajar, kita tahu apa tipu daya syaitan dan penipuannya, iaitu penipuan syaitan. Sehingga engkau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan ketika dia menggoda ulama su', iaitu ulama yang jahat. Jadi ulama ni ada dua golongan. Pertama disebut ulama akhirat. Yang kedua disebut ulama su' ataupun ulama usuk, ulama yang jahat. Kalau ulama pun ada jahat, ada baik, orang awam macam kita ni lagilah. Lagilah teruk. Ulama ni pun dah ada yang teruk, apa lagi kita. Jadi kalau syaitan mampu tipu ulama, apa latah lagi orang awam macam kita ni yang jahil, yang tak tahu apa-apa. Sebab tu ilmu tu penting di sini. Ilmu tu penting. Ulama di sini, ulama usuk ni, dia bukannya tak tahu tipu daya syaitan. Tahu tipu daya syaitan. Dia tahu belaka. Tapi kenapa dia tewas? Kerana desakan nafsu. Kerana desakan nafsu. Bukannya dia bodoh, dia pandai, tapi kerana desakan nafsu. Sebagaimana iblis. Iblis pandai, bijak, lebih bijak daripada kita lagi.
Tetapi kenapa dia engkar dengan perintah Allah ketika mana Allah suruh sujud pada Nabi Adam? Kerana apa? Kerana dia ada bongkak, sifat bongkak. Dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Dia kata aku ni dibuat daripada api, Nabi Adam dibuat daripada tanah. Api dengan tanah mana lebih baik? Sudah tentulah api. Dia oleh kerana dia bongkak, maka dia jadilah makhluk yang terlaknat. Bukannya dia tak pandai, dia pandai, lebih pandai daripada kita lagi. Bahkan dia kata iblis ni pandai ke tidak pandai, iblis pernah ajar sahabat ilmu-ilmu tertentu. Pernah ajar sahabat. Pernah bagi sampaikan ilmu pada sahabat, ilmu yang betul lah. Pada sahabat. Jadi oleh sebab itulah syaitan mampu tipu daya manusia sebab dia bijak, dia licik, dia pandai. Jadi kita nak kena tahu apa tipu daya syaitan. Contoh tipu daya syaitan ni contohnya begini. Ada orang dia nak datang masjid, dia nak datang kuliah ilmu. Tiba-tiba terdetik dalam hati dia, nanti aku datang, aku nanti macam tak ikhlas pula. Nanti macam nak tunjuk pada orang, padahal sebelum ni tak pernah datang. Hari tu dia nak datang. Bila nak datang, terlintas pula nanti datang, kan, pengurusi tegur pula, lama tak datang. Contoh. Nanti orang ni tegur, lama tak datang. Kan, terus tak jadi datang. Dia kata lebih baik daripada aku datang tak ikhlas, lebih baik aku tak datang. Nampak tak tipu daya syaitan? Dia tak datang tu kerana siapa? Kerana makhluk, kerana manusia. Itulah riak. Orang yang buat sesuatu kerana makhluk, dia tinggalkan sesuatu kerana makhluk, itulah riak. Bukan riak ni buat kerana orang saja. Tinggal kerana orang pun, kerana makhluk pun dinamakan riak juga. Kerana ikhlas itu buat kerana Allah, tinggal kerana Allah tu baru nama ikhlas. Kita sembahyang. Kita sembahyang kerana siapa? Kerana Allah, perintah Allah, Allah suruh. Orang tak bagi kita datang pun kita datang juga. Tu baru nama ikhlas. Kita tinggalkan sesuatu, tinggalkan maksiat kerana orang suruh tinggalkan ke kerana siapa? Kalau kerana Allah, itulah ikhlas. Nak tahu ikhlas ke tidak? Jadi itu nampak liciknya syaitan. Dan berhasil ia menjadikan mereka sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Kalau syaitan pun berhasil menjadikan ulama' tadi, ulama' su' tadi, kan, menjadi kemurkaan Allah SWT dan kemarahannya, apatah lagi kita. Kerana mereka telah membeli dunia, ulama' usul tu telah membeli dunia dengan agama. Dia ada ilmu agama, tapi dia gunakan ilmu agama tu untuk membeli dunia, nak dapat pangkat, nak dapat kedudukan, nak dapat wang ringgit, kan? Ataupun dalam istilah sekarang ni orang suka guna istilah apa? Penunggang agama, kan? Tapi berpada-padalah menggunakan istilah penunggang agama tu. Contohnya guru Quran, dia ngajar ngaji, dia letakkan yuran. Kita tak boleh nak katakan dia tu penunggang agama, kan? Tu kita salah guna. Yuran pun apa, RM10, RM30, kan? Berbanding kita bayar anak-anak kita pergi tuition ratus-ratus ringgit, kita tak pula kata pada cikgu yang ajar tuition tu penunggang. Penunggang tak ada pula kata, kan? Kalau bab agama je mesti penunggang agama. Tu masalah. Ni masalah orang tertentu lah. Macam baru-baru ni, kan, ada viral, kan? Kesnya berlaku di Bintulu, tapi viral satu dunia. Kesnya tahu kan, semua tahu kan. Kesnya apa? Kesnya tadilah ngajar Quran. Bayar berapa ringgit? RM30 kot, tak silap. Komplain mahal lah apa semua, kan. Ini masalah. Ini masalah. Padahal kita guru yang ajar anak kita baca Quran tu nak bawa sampai akhirat, sampai akhirat. Yang mengajar tu pun dia ada tanggungan dia, bukan dia makan pasir. Kalau dia makan pasir tak apalah juga. Ni kena berpada-pada lah, berpada-pada. Tapi kalau dia mengajar Quran, dia letak 1 jam RM1,000. Tu iyalah. Kita panggil penceramah selebriti pun bayar berapa? RM100,000 kan? RM10,000 kan? Tak kurang pada RM10,000. Betul tak? Betul. Kita mampu bayar.
Kenapa kita tak kata bayar mahal lah. Zakat sejam je, 2 jam je. Bercakap 5 poin je, 4 poin, 5 poin je. Lepas tu balik. Bukan kata tak boleh, tapi kita kena jangan double standard lah, jangan double standard. Dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan. Jadi ulama yang jahat tadi digunakan ilmu tu semata-mata dia nak ambil harta sultan, nak ambil harta pemerintah. Dia nak bodek pemerintah dan sebagainya. Memakan harta wakaf. Memakan harta wakaf, harta anak yatim, jaga anak yatim, selewengkan harta anak yatim. Harta orang miskin, harta orang Islam. Harta orang miskin, harta orang Islam ni siapa-siapa yang dia amanahkan untuk jaga harta orang Islam, harta orang miskin. Kalau dia tak amanah, dia tak jaga betul-betul, maka dia termasuklah dalam golongan ulama usuk ni. Tak kira siapalah. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Ini kerja ulama jahat tadi, ulama usuk. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan berbincang. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, semua ilmu yang bermanfaat secara detail telah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong dalam ahlinya, maka kalau kita tergolong dalam ahli yang boleh baca kitab tersebut, mampu membacanya, maka hasilkanlah olehmu akan dia. Maknanya bacalah kitab Ihya tersebut kalau mampu. Kalau tak mampu, cukup dengan kitab yang rendah daripada itu, Bidayatul Hidayah dan sebagainya. Dan amalkanlah dengan isi dan kandungannya. Kalau mampu baca, mampu maknanya ni amalkan isi dan kandungannya. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan engkau ajak mereka untuk menuntutnya. Maknanya kita disuruh untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Bila kita dah pandai, kita ajak orang lain, kita ajar kepada orang lain. Itu tujuan daripada menuntut ilmu. Bukan nanti bila kita dah pandai, kita simpan ilmu tu untuk kita aja. Kita tak sampaikan pada orang lain. Ya kan, Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita tahu satu je, sampaikanlah. Contohnya nanti balik lepas kuliah nanti kan, kita jumpa mana-mana kawan kita yang tak sempat nak datang kuliah, kita cerita balik apa yang kita belajar, apa yang kita dapat. Itu lebih manfaat daripada kita cerita pasal bola, pasal itu, pasal ini. Lebih bermanfaat. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat lalu dia mengamalkan dengannya. Siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat tadi, kemudian dia amal. Jadi ilmu ni dia kena amal. Dia tak boleh belajar simpan, kena amal. Dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tak amal macam pokok tak ada buah. Pokok kalau tak ada buah kita buat apa? Pokok sawit tak menghasilkan buah. Buat apa? Biar macam tu, buat perhiasan. Tak ada, tebang. Buat apa lagi tak ada manfaat. Pokok pisang tak ada hasilkan buah, tunggu tak ada buah. Kan? Tebang. Tak ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, buang. Jadi begitulah ilmu. Kalau tak diamalkan tidak menghasilkan manfaat. Kan? Ada kereta mahal, tak bawa. Simpan je dekat garaj. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Ilmu yang tak amal ni tidak memberi manfaat. Dan kemudian mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut. Ajak orang lain, ajak orang datang masjid, ajak orang datang majlis ilmu untuk sama-sama menuntut ilmu, menuntut kebaikan. Maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang agung, orang yang besar di alam malakut, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa AS. Jadi kalau kita buat macam ni, kita akan dikenal di alam malakut, alam para malaikat, sebagai orang yang agung, orang yang azim. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki pada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab atau ilmu masail khilafiyah.
Jadi maknanya yang dituntut untuk kita belajar ilmu yang paling penting, fardu ain, bukan ilmu khilaf. Bukan ilmu khilaf. Belajar ilmu yang asas dulu. Contohnya kita ambil contoh mudahlah, semayang. Belajar tentang rukun semayang. Rukun semayang ada berapa? Syarat semayang apa? Syarat sah semayang. Perkara yang membatalkan semayang apa? Belajar itu yang asas. Bukan yang cabang-cabang ataupun yang khilaf-khilaf. Contoh yang khilaf ni, contoh dia apa? Nak buat semayang sunat qabliyah maghrib ke tidak? Nak buat ke tidak? Kan itu pun masih diperdebatkan, buat ke tidak. Ada mengatakan Nabi tak buat, ada mengatakan Nabi buat. Kan? Padahal banyak saja hadis-hadis yang menyebutkan bahawa Nabi buat dan para sahabat pun buat sembahyang sunat qabliyah maghrib. Cumanya ulama mengatakan Nabi tidak kekal, tidak, maknanya tidak konsisten melakukan solat qabliyah maghrib itu. Sebab tu ulama meletakkan solat sunat qabliyah maghrib itu sebagai ghairu muakkad, yang tidak muakkad. Tapi ada asas tak? Ada, buat. Cuma bukan ghairu muakkad. Yang muakkad tu lepas pada ba'diyah maghrib. Muakkad ataupun tidak, asasnya apa? Ada, Nabi pernah buat. Jadi kita buatlah, kita ambillah peluang tu untuk kita buat. Jadi kepada kita kosongkan masa tu dengan bercakap dan sebagainya. Dapat juga manfaat daripada sembahyang sunat 2 rakaat tersebut. Contoh benda-benda khilaf yang lain lagi lah. Masalah baca Yasin, baca Kahfi, apa semua tu kan. Masih nak dibahaskan lagi. Itu tak perlu dibahaskan. Itu masalah khilaf, masalah perbezaan pendapat di kalangan ulama. Itu tak perlu dibahaskan. Supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh. Jadi kalau kita dah belajar yang asas tadi, dalam fiqh ni dia ada empat rubuk. Pertama, bab ibadah. Ibadah ni banyaklah. Solat, puasa, haji dan sebagainya. Lepas tu dipecahkan lagi, solat apa, solat yang wajib apa, yang sunat apa, rukun, syarat dan sebagainya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan dan sebagainya tu, tu dalam solat. Nanti dalam puasa dan sebagainya pun ada pula. Kemudian yang kedua adalah dalam masalah munakahat, nikah kahwin. Kemudian muamalat, bab muamalat, jual beli dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah jinayat, bab jinayat, hukum hudud dan sebagainya tu. Kita tak adalah sampai nak belajar hukum hudud. Kita bukan hakim, bukan qadi nak buat hudud. Nak sekadar tahu bolehlah. Jadi kita ambillah yang penting tu, ibadat, munakahat kenalah belajar. Nikah kahwin, muamalat kenalah hari-hari kita bermuamalat. Ibadat pun hari-hari. Itu yang penting. Jadi lepas daripada habis belajar yang asas tu, barulah kita tahu yang cabang-cabang ilmu fiqh. Baru tahu yang cabang-cabang. Mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang tidak kuat. Biasanya kita orang awam ni tak perlulah nak belajar yang cabang-cabang ni. Tidak memberi manfaat pada kita. Itu para ulama, orang yang dalam bidang dia tu perlulah nak belajar benda-benda khilaf tu. Kita ambil yang asas-asas saja. Asas-asas saja. Dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadat. Yang kita perlu tahu ni cabang-cabang yang kadang-kadang ada masalah dalam kita buat ibadat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita datang lewat semayang misalnya. Orang dah semayang, kita baru masuk. Macam mana kita nak buat? Kita nak buat macam mana? Nak duduk ada soft ya, sebelah kanan ke sebelah kiri ke tengah ke, nak mula tu kena ketahuilah. Contohnya orang dah soft pertama, kedua, ketiga dah penuh. Kita datang soft yang keempat. Soft keempat kita datang kita nak bina daripada mana? Soft keempat tu nak bina daripada sebelah kanan ke sebelah kiri ke tengah? Kanan ke kiri ke tengah? Biasa orang bina sebelah mana? Biasa kebanyakan orang bina sebelah kanan. Kan? Betul kan? Sebelah kanan. Tak ada orang bina sebelah kiri dulu. Tapi yang sunnahnya adalah bina di tengah-tengah, berbetulan dengan imam. Dia bertengah tu baru
baru imbang kan, kanan kiri, kanan kiri. Tu baru betul. Baru yang sempurna. Yang kebanyakan kita nampak dia bina sebelah kanan. Kanan. Lepas tu sampai tengah stop. Jadi berat sebelah. Betul berat sebelah. Kalau dia bina sebelah kiri sampai tengah, berat sebelah kiri. Tapi kalau dia bina sebelah tengah, dia imbang tak? Imbang. Yang sunnahnya adalah mula daripada tengah. Sebab tu kalau kata ada jemaah perempuan, dia seorang, kebanyakan masjid, bukan masjid ni lah, kebanyakan masjid dia tepikan orang perempuan. Dia buat sebelah kiri, dia buat sebelah kanan. Betul lah? Betul? Dia tak buka semua. Sebab dia kata alasan dia apa? Jemaah perempuan sikit. Duduklah sudut tu. Kesian jemaah perempuan. Betul lah? Padahal walaupun jemaah perempuan tu seorang, dia kena duduk tengah juga. Betul dengan imam. Betul dengan imam. Tu yang sebetulnya. Itu yang sebetulnya. Sama juga macam masalah kalau orang jadi imam, seorang jadi imam. Seorang datang, dia datang duduk sebelah kanan tu, biasalah semua maklum. Angkat takbir duduk sebelah kanan. Okey, datang jemaah seorang lagi yang kedua. Dia nak duduk mana? Nak duduk tengah ke duduk mana? Biasa yang berlaku dia duduk belakang kan imam kan? Kan imam. Dia duduk belakang imam. Ini imam, ini yang pemakmum yang tadi, yang sebelah kanan. Makmum yang kiri datang duduk sini. Betul lah? Betul. Itu yang banyak berlaku. Okey. Padahal yang sepatutnya dia kena duduk sebelah kiri. Duduk sebelah kiri, angkat takbir dulu. Bila dah angkat takbir, baru berundur dua-dua ni kat belakang. Baru rapatkan supaya imam ni duduk tengah-tengah di antara dua makmum tadi. Tu baru yang sebetulnya. Yang sebetulnya. Banyakkan berlaku bila ada seorang jemaah kat kanan, jemaah kiri duduk kat tengah. Kalau kata sikit ya. Kalau kata yang jemaah kanan ni dia tahu cara dia undur kat belakang. Ada yang sampai sudah tak undur-undur. Duduk kat situ. Ni pernah berlaku. Dia tak tahu nak buat macam mana, dia dah gelabah dah. Macam mana ni? Nak buat ni? Tak tahu. Ni masalah. Bila tak belajarlah. Kalau kita belajar ni jadi mudah. Jadi di situ nak mengatakan apa? Nak mengatakan banyak lagi perkara-perkara yang sebenarnya kita sendiri pun tak tahu lagi, termasuk saya lah. Jadi kita kena belajar. Bila dah belajar tu dia akan memudahkan urusan ibadah kita lah. Memudahkan urusan ibadah kita. Jadi rasanya sekadar itu saja untuk malam ni. Kita berhenti dululah untuk malam ni. InsyaAllah nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah kurang tu saya minta maaf sangat-sangat. Ada salah silap, mohon bagi teguran. Saya sekadar menyampaikanlah apa yang saya rasa perlu untuk disampaikan. Walaupun kadang-kadang kebenaran tu pahit. Tapi tak apalah, kita telanlah. Kerana yang pahit tu biasanya ubat. Menjadi penawar kepada kita. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.